Kurang, ready lah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita berkumpul di Surau Wisma Genting untuk membicarakan sementara menunggu waktu zuhur. Kita kupas tentang hadis tentang alam barzakh, ya. Baca satu hadis daripada kitab 40 hadis tentang alam barzakh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza faragha ahadukum minat tashahudil akhir falyata'awudhu billahi min arba' min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihil dajjal. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian selesai membaca tasyahud akhir, dalam ayat akhir tu, fil alamin innaka hamidum majid, kalian hendaklah memohon perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara, iaitulah daripada siksaan neraka jahanam, siksaan kubur, ujian kehidupan dan kematian, dan kejahatan dajjal. Ya, ini hadis jadikan amalan pada kita. Lepas selesai solat tasyahud tu, fil alami innaka hamidum majid, maka kita pun berdoa. Inilah doanya. A'udzu billahi minal azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihil dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksaan neraka jahanam, daripada siksaan kubur, daripada fitnah dunia dan akhirat, dan daripada fitnah al-masih dajjal, kejahatan dajjal. Maka banyak orang yang lepas peluang ni, ya. Kita ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, ada satu doa yang kita boleh amalkan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kurniakanlah kami as'aluka ridhaka, keredaanmu, wal jannah, dan syurga. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan daripada segala kemungkaran dan azab api neraka-Mu ya Allah. Kita doa. Ini doa yang boleh kita buat dalam tahiyat sebelum salam yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang kita boleh buat, ya. Hadis ini menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru pada umatnya agar mohon perlindungan daripada 4 perkara, iaitu siksa neraka, siksa kubur, fitnah dunia dan fitnah kematian, dan juga fitnah dajjal. Ini penting, ya. Maka dalam hal ini kita kena fikir 4 perkara ni adalah bentuk-bentuk azab. Siksa neraka tentulah azab.
Seksa kubur, kita dah meninggal dunia, ada siksaan kubur, kita beriman dengan siksaan kubur? Ya, ada. Fitnah dunia dan fitnah kematian, ni kita takut sekarang ni. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Ya, semua orang buat benda-benda pelik, penghinaan agama, ya Allah. Ya, terang-terangan, bukan daripada orang kafir, orang Islam sendiri. Tu pelik tu, macam dah jadi macam musim pula. Musim hina agama. Semua orang nak bercerita pasal agama, semua orang menghina agama. Ya, hina Allah, hina Nabi, hina Rasul. Allahu Akbar. Maka benda-benda beginilah yang kita perlu kuatkan hati kita, iman kita. Kalau kat peringkat kita ni boleh tahan lagi lah, tapi kita bimbang peringkat zuriat kita, anak kita, generasi muda kita, yang mana mereka ni lebih mudah terdedah dengan dunia ni, dunia sosial, TikTok, ya, Facebook, Instagram, YouTube, apa lagi, macam-macam apps lagi yang mana mereka lebih advance daripada kita. Ya, kita tahu basic aja, mereka lagi tahu dalam. Maka benda beginilah yang terjadi kebimbangan. Fitnah-fitnah ini tak jatuh pada kita, jatuh pada generasi kita kemudian hari ini. Risau kita kan, anak-anak kita yang membesar tu terpengaruh dengan benda-benda yang buruk ni. Kita eloklah didik ke rumah semayang, kita eloklah didik dia baca Quran, hantar sekolah yang bagus, sekolah agama, hantar tuition, ya, kita bawa dia pergi masjid surau. Tapi bila dah besar, mereka terikut pula dengan kawan-kawan, terpengaruh pula dengan benda-benda luar yang negatif ni. Sebab itulah kita kena berdoa banyak pada Allah, ya, terutamanya doa pada keluarga kita. Ya Allah, jadikanlah diriku, zuriat keturunanku, keluargaku, orang-orang yang mendirikan solat pada waktunya, ya Allah. Orang-orang yang terlindung daripada segala fitnah dunia, fitnah akhirat. Ya Allah, selamatkanlah anak-anakku, ya Allah, daripada segala godaan syaitan dan jin, ya Allah. Doa, ya. Maka benda ni perlu, sebab kita dalam fasa akhir zaman. Lagi berat. Sebab itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis, kalau perlu aku suruh kamu ni ikat anak-anak kamu dan isteri-isteri kamu dekat tiang-tiang, supaya mereka ni tak boleh ikut kehendak Dajjal. Dajjal belum muncul dah, belum muncul lagi, tapi dia punya konco-konco dia punya anak-anak buah dia dah ada dah. Kita takut nanti bila muncul fitnah Dajjal yang sebenar, ke mana kita nak ikut nanti anak-anak kita. Ini yang kita bimbang besok. Hadis ini juga menjadi dalil kepada wujudnya siksaan kubur, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengannya. Kita percaya adanya fitnah kubur, siksaan kubur, dan nikmat kubur bermakna beriman dengan perkara gaib. Kita percaya ada siksa, adanya nikmat, itu adalah bentuk beriman pada perkara gaib. Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan daripada manusia hal keadaan ahli kubur dan berkemungkinan menyingkapkannya pada siapa sahaja yang dikehendakinya. Kita tak boleh nampak hal kubur. Kita pergilah kubur nenek kita, moyang kita, kita pergilah kubur atuk kita, kubur ayah kita, mak kita, nak tahu apa benda yang berlaku pada mereka. Tak boleh nampak. Tapi hal tu juga tak mustahil sekiranya Allah nak menyingkapkan hijab itu kepada mereka yang terpilih. Ini masing-masing punya rezeki. Ya, baik. Dalam hadis yang kita bacakan tadi juga menyebut tentang bacaan selepas tasyahud akhir yang kita bacakan sebagaimana yang disunatkan dan digalakkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nabi ni sebelum salat, sebelum salam, ketika tahiyat akhir, Nabi akan doa daripada perlindungan daripada 4 perkara tadi. Ya, apa dia? Minta perlindungan daripada min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri masihid dajjal. Ni 4 perkara ni penting, ya. Kerana apa? Zaman kita ni zaman fitnah. Zuriat keturunan kita, anak-anak kita tak tahu bagaimana nasib dia kelak. Ya, kena kuat. Kita tengok hari ni orang lain hina agama. Wa iyazubillah min zalik. Siapa tahu satu hari nanti daripada keluarga kita pula. Allah, mana kita nak letak muka, bagaimana kita nak jawab depan Allah Ta'ala. Maka hal ini perlunya kita ni kuatkan akidah anak-anak kita. Ya, akidah tu biar akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jumpa guru yang betul-betul, bukannya guru-guru yang kita ikut-ikutan TikTok ke YouTube ke, bolehlah sesekali nak tambah-tambah, tapi yang betul ni kena berguru depan-depan. Ni kena. Itu saya kata,
Kalau zaman kita ni mungkin kita tak terkena sangat sebab kita dah tahu diri kita. Bagaimana dengan anak-anak kita yang membesar tu, yang nak mencuba-cuba? Ini kita bimbang akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak. Kita hidup, kita boleh pantau lagi. Tapi macam mana kalau kita dah mati nanti? Tak payah kata waktu hidup ni pun banyak anak-anak yang terlepas pandang mak ayah dia. Tak tahu nak buat apa kan. Tuan-tuan pergilah. Kalau kita rasa macam kita kat zon selesa, kita tengok orang sekeliling kita baik-baik je, tak ada apa-apa pun kan. Cuba pergi tempat-tempat yang lebih terpencil, tempat-tempat yang mungkin kawasan-kawasan yang agak ataupun banyak masalah sosial dia. Tengok generasi-generasi budak-budak hari ni bersepah, ya, perempuan dan lelaki duduk bersama, tak ada segan silu, ya, belum lagi dengan perkara-perkara yang dia buat lucah dan sebagainya. Allah, ini ujian kita. Itu kita kena benteng diri dan keluarga kita. Semak, ya, ibu dan ayah, kita tengok bagaimana anak-anak kita. Selagi mereka boleh dikawal, kita kawal. Tengok telefon dengan siapa mereka berurusan. Kalau dulu masa kita kecil dulu, kita tak boleh keluar rumah, kita marah, kita merajuk kan, jangan keluar rumah kata kita. Kita pun tengok kawan-kawan daripada tingkap main seronok kat padang, kita rasa tension. Tapi sekarang ni kalau kita kata kat anak-anak kita, jangan keluar rumah, seronok dia. Yang penting kat rumah ada wifi, ada telefon. Jadi apa kita nak buat lagi ni? Kita kata ke anak dia, tutup wifi, tak payah bayar kredit dia. Maka bila tak payah bayar kredit dia, tutup wifi, maka habislah dia. Mereka jadi kelam lah hidup dia kan. Tak ada kehidupan, ya? Baik, kita baca hadis yang seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza wudi'atil jinazah fahtamalaha ar-rijalu 'ala al-a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha aina yashabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa insan walau sami'aha al-insanu lasa'i. Rasulullah SAW bersabda, bila jenazah diletakkan dalam usungan keranda, dah masuk tak keranda, maka beberapa orang lelaki akan mengangkatnya di atas bahu mereka. Jika jenazah itu termasuk dalam kalangan orang soleh, maka jenazah itu akan berkata, segeralah kalian membawaku, segeralah kalian membawaku. Jika dia bukan dalam kalangan orang yang soleh, maka dia akan berkata, celakalah jenazah itu, kemanakah mereka akan membawanya? Setiap yang ada mendengar suaranya kecuali manusia. Kalau manusia mampu mendengar suaranya, niscaya dia akan mati atau pingsan kerana sangat takut, ya. Baik, ini tentang hadis menceritakan tentang perihal keadaan orang soleh dan orang fasik ketika dalam perjalanan untuk membawa mereka ke kubur. Lepas tu kita kena bawa jenazah ke kubur segera, jangan tangguh-tangguh. Sebab kalau orang soleh ketika nak dibawa ke kubur, mereka sangat tak sabar. Cepatlah, segeralah ke kubur. Aku nak dapat nikmat yang dijanjikan oleh Tuhanku yang menanti di dalam kubur. Ya, mereka di dunia berjihad melawan hawa nafsu demi redha dan rahmat Allah Taala. Maka mereka tak sabar, ya, tak sebab macam kita masa kecil dulu, mak ayah nak bawa pergi jalan, tak tidur malam kita seronok kan, tak sabar nak berjalan besok pagi-pagi, dah gerak belum, nak gerak belum, kita tanya tak sabar. Begitulah orang yang mati dalam keadaan soleh, tak sabar dia, cepatlah, apa lagi tunggu ni, anak dia tak datang lagi ni, dia tak fikir dah pasal anak sampai ke tak, lantaklah hantarku dulu, dia nak cepat-cepat, ya. Manakala golongan kedua pula adalah golongan yang melampaui batas, menzalimi diri mereka sendiri ketika berada di dunia. Mereka engkar dengan suruhan Allah serta tidak mengendahkan suruhan dan larangan Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka golongan begini, dia berkata, celaka betul, siapalah nak bawa aku ni, nak bawa aku pergi mana kan, jangan aku tak nak keluar dari rumah aku, kata dia. Suara jenazah ni dapat didengari oleh semua makhluk Allah di muka bumi kecuali manusia dan jin, ya. Andai sahaja manusia boleh dengar suara jenazah ini, nescaya mereka akan mati
dan pengsan atau pengsan kerana takut. Cukuplah gambaran ini menunjukkan bahawa dahsyatnya fitnah kubur. Ya, jeritan-jeritan orang yang fasik. Aku belum bersedia lagi, ya Allah. Aku belum bersedia. Kemana mereka nak buat aku ni, ya Allah, kan? Jika manusia itu tahu azab kubur, nescaya manusia tak berani melakukan kemungkaran di muka bumi ini. Tapi Allah sengaja merahsiakannya bagi menguji siapakah yang paling baik amalnya. Kalau tahulah macam mana rupa siksa kubur, penuh suara genting ni. Tak buat. Silap kita buat memorandum nak besarkan lagi. Tapak parking ni semua kita nak buat untuk surau, kan? Tapi tak nampak macam mana keadaan dia, macam mana rupa dia. Kita dengar cerita je. Sebab itulah kita sebut ilmu yang kita belajar hari ni tentang alam gaib ialah ilmu yakin. Untuk kita yakin bahawa alam tu wujud. Alam yang kita akan lalui ini wujud. Kita percaya, bila kita percaya, kita pun beriman dan beramal. Itu cara dia. Jangan sampai tahap yang kedua dalam yakin, iaitulah ainul yakin. Ainul yakin ni dah nampak dengan kepala mata sendiri. Dan nampak dengan kepala mata sendiri, tengok rupanya azab kubur begitu dahsyatnya. Waktu tu baru nak menyesal. Bila? Ketika roh dah sampai di ambang sakaratul maut, di gargarah, nak keluar je sikit, Allah tunjukkan kat mana dia duduk nanti. Kalau syurga orang baik, syurgalah. Neraka, nerakalah. Dia nampak api yang bakar tu, dia takut, ya Allah, aku tak takut, aku tak nak mati lagi, aku takut, ya Allah, kata dia. Mengintih-intih dia, kan. Tengok waktu tu ainul yakin, baru benda ni wujud. Itu dah terlambat dah. Sehingga sampai ke peringkat yang ketiga, hakul yakin, iaitu yakin dengan hakikat sebenarnya bila? Ketika dia dah mula diazab. Waktu tu, ya Allah, penderitaan selama ni aku dengar je, keperitan azab kubur, hari ni baru aku rasa, ya Allah, aku nak kembali, ya Allah. Lepas tu dia jerit, Rabbi rji'un, kata dia, keluarkan aku, ya Allah, aku tak nak masuk kubur. Rabbi rji'un, kata dia. Innaha Rabbi rji'un, dia minta, keluarkan aku, ya Allah. Apa kata Allah? Kan? Likulli ketika mana dia dah masuk dalam lubang kubur, nak keluar, dia minta pada Allah untuk keluar. Allah tanya, kenapa kau nak keluar? Untuk apa nak keluar? Untuk dia beramal soleh. La'ali a'malus salihan fi ma tara. Untuk aku beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan. Baru dia sedar selama ni amal-amal dia yang ditinggalkan itu berguna untuknya hari ni dalam kubur. Tapi tak dapat dah. Dia minta, aku nak bangun, nak beramal soleh, ya Allah, dulu aku tak buat, aku fikir lambat lagi aku mati. Rupanya dah panggil. Lalu diherdik Allah, kalla, jangan kau harap, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang kau cakap ni sia-sia, tak guna dah. Wa min waraihim barzah, sebab kau sekarang ni berada dalam barzah. Dinding barzah dah kepung kau. Ila yaumi yu'absun, kau tinggal kat sini sehingga hari dibangkitkan kelak. Itulah penderitaan orang-orang yang telah melihat secara ainul yakin dan telah merasai secara hakul yakin. Sebab tu kita kena jaga ilmu yakin ni, kena terap dalam hati kita bahawa wujudnya syurga, wujudnya neraka yang akan mengadili setiap perbuatan manusia dekat dunia ini. Ya, Allah memang nak jadikan kita ni masuk syurga. Dia kalau boleh semua nak masuk syurga. Sebab kita tu kampung kita, memang asal-usul kita daripada situ. Tapi kamu yang sengaja mencampak diri kamu ke neraka. Bukti dia apa? Ketika mana Nabi Adam AS diturunkan ke bumi ini setelah dia melanggar perintah Allah, jangan sentuh pohon itu, maka dia makanlah, dikatakan buah khuldi, asbab kepada kita jatuh ke dalam dunia ini. Maka bila dia turun ke bumi, menangis Nabi Adam AS, memohon ampun, bertaubat pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala mendiamkan diri saja. Sehinggalah Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS melalui Jibril AS doa yang kita amalkan setiap kali kita lepas solat. Rabbana zalamna anfusana. Kita kata, ya Allah, sesungguhnya aku ni menzalimi diriku sendiri. Satu kenyataan
nak merujuk kepada kita bahawa Allah tidak pernah zalim pada kamu. Allah jadikan syurga untuk kamu, tapi kamu yang campakkan diri kamu ke arah neraka. Waktu kamu kena mengaku bahawa ini salah kamu. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, aku ni telah menganiaya diriku sendiri, menzalimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, jika kau tak ampunkan aku ya Allah, wa tarhamna, dan merahmatiku ya Allah. Dua perkara ni kita perlu dapat daripada Allah: keampunan Allah, rahmat Allah. Kalau tak dapat salah satu ataupun kedua-duanya sekali, lanakunanna minal khasirin, termasuklah aku dalam golongan-golongan yang rugi. Sebab itu dua perkara ini penting. Mengakui kesalahan kita. Allah nak jadikan syurga untuk kita, kita yang campak ke neraka. Bahkan kat akhirat nanti, ketika manusia dah masuk ke dalam syurga, manusia dah masuk ke dalam neraka, merasai kepedihan azabnya. Bagi orang yang beriman yang mendapat siksaan azab neraka kerana dosanya, maka dia masih berpeluang untuk keluar daripada neraka dengan rahmat Allah. Siapa dalam kalangan hamba-Ku yang ada iman walaupun seberat zarah, maka keluarkanlah dia daripada neraka, masuklah ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Memang Allah nak bagi pun, tapi kita ni sanggup ke nak masuk neraka walaupun sedetik? Sedetik, tak apalah, nanti kita masuk syurga juga. Kita orang Islam kan? Jangan cakap macam tu. Duduk dalam neraka sedetik pun melenyapkan segala nikmat yang kita pernah rasa sebelum ni kat dunia. Apa nikmat yang kita rasa kat dunia ni? Kita pernah rasa nikmat senang, nikmat ada kenderaan, ada rumah, kita ada isteri, kita ada keluarga, nikmat. Segala-galanya lenyap, seolah-olah tak pernah berlaku dalam hidup kita segala nikmat itu. Setelah apa? Setelah kita dimasukkan ke dalam neraka, barang sedetik habisnya. Punya dahsyatnya neraka tu. Allahu Akbar. Sebab itulah kita jangan sekali-kali rasa macam selamat bila kata selagi kita Islam, besok mati masuk neraka, tetap akan masuk syurga juga. Jangan rasa selamat, ya, sebab nak masuk dalam neraka tu bukan sekadar lawatan-lawatan sambil belajar. Kan? Bukan lawatan sambil belajar, ya. Ia adalah satu azab yang tak dapat dibayangkan dengan kata-kata, dengan gambaran dan sebagainya, ya. Barang siapa yang dah masuk situ, ingatannya takkan luput, sehingga kalau dia masuk syurga pun dia masih terkenang-kenang macam trauma mengenangkan neraka. Ini yang kita bimbangkan. Sebab itulah jangan sesekalilah kita masuk neraka, ya. Baik, kemudian ini cerita tentang betapa dahsyatnya neraka dan azab kubur. Sebab itulah Allah rahsiakan perkara ini kerana nak menguji siapakah di antara kita yang paling baik amal solehnya. Baik, kemudian disebutkan lagi. Ada soalan ke? Tak ada, ya? Baik, kita cerita pula tentang memohon pemeliharaan Allah daripada dikenakan azab kubur terhadap mayat, ya. An Auf ibn Malik radhiyallahu yaqul sallallahu alaihi wasallam ala janazati fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wan nakihi min al khotaya kama naqaita sawbal aibada min ad danas wa abdilhu daru khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri aw min azabin nar. Rawahu Muslim. Daripada Auf bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rasulullah SAW menyolatkan jenazah, solat jenazah. Maka aku hafal di antara doa yang Nabi baca. Baginda bersabda, berdoa, Ya Allah, ampunkan dosanya, rahmatilah dia, jauhkanlah dia daripada perkara yang tidak baik, dan maafkanlah dia di atas sebarang kecuaian, muliakanlah tempatnya, luaskan tempat masuknya, mandikan dia dengan air salji dan hujan batu, bersihkanlah dia daripada kesalahan-kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju putih daripada kotoran, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, isteri yang lebih baik daripada isterinya, masukkanlah dia ke syurga dan selamatkan dia daripada siksa kubur ataupun daripada siksa api neraka. Riwayat Muslim. Ini tentang doa setiap ketika dalam solat jenazah. Dalam solat jenazah pada takbir yang ketiga kita baca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Maka doa Nabi lagi panjang daripada tu. Sehingga sahabat yang mendengar pun kata, alangkah bagusnya kalau aku yang mati ketika itu. Sebab kerana mendengar begitu harapnya Allah, begitu harapnya Nabi kepada Allah Ta'ala dengan doa Nabi tadi. Sebab tu kita kena minta yang baik-baik. Dan sebaik-baiknya, kalau seorang tu meninggal dunia, keluarga dia lah yang menyantuninya. Yang menjadi imam, anak-anak dia, lelaki dia menjadi imam. Kenapa? Bila dia jadi imam, dia akan buat dengan penuh pengharapan, lebih mengharap daripada orang lain. Sebab tu kita tengok kadang-kadang bagi peluang pada anak lelaki. Siapa anak lelaki boleh jadi imam tak bang? Boleh. Bila time baca doa, dia kata, Ustaz saya tak kerti baca Arab. Tak apa, baca Melayu. Kan? Dia pun baca, Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku, Ya Allah. Menangis, ampunkanlah dia, Ya Allah. Dia menatap tu, maknanya dia berharap, terimalah segala amalnya, Ya Allah. Orang dengar pun sebab amin, Ya Allah. Maknanya berbeza dengan kalau dia bagi orang lain. Kalau saya sendiri baca pun tak sampai mengharap macam dia. Maknanya kita berharap juga, tapi pengharapan kita tak setinggi dengan pengharapan dia, kerana tu anak. Kita baca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, kita baca. Tapi kalau dia baca Allahumma firlaha warhamha, itulah sebaik-baiknya kita buat, kerana kita keluarga, harapan kita pada dia lebih tinggi daripada harapan orang lain. Sebab itulah kita kena belajar bab begini, solat jenazah, mandi jenazah, kafan jenazah, supaya itulah jasa bakti yang boleh kita bagi pada ibu dan ayah kita sebelum jasadnya di mamah bumi. Hadis ini menceritakan tentang doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika solat jenazah dan boleh diamalkan oleh kita semua. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa Nabi sangat peduli kepada keadaan umatnya dengan fitnah kubur dan azabnya yang tidak terperi. Nabi ni punyalah dia takut umatnya kena azab, Nabi berdoa bersungguh-sungguh, janganlah umatku kena azab, kan. Maka pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini, kita pertama mohon ampun kepada Allah atas perkara yang paling mustahak dalam kehidupan seorang hamba. Maknanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang paling mustahak dalam kehidupan seorang hamba yang fitrahnya suka melampaui batas dan selalu mengikuti nafsu. Kita kena minta ampun pada Allah. Bila last kita bertaubat pada Allah? Istighfar tu taubatlah tu. Astaghfirullahalazim. Jangan lepas solat tu doa. Lepas solat tu istighfar sekurang-kurangnya 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apa tu nak doa-doalah. Kalau ada wirid lagi bagus. Kadang-kadang tak sempat nak berdoa, kita semayang dekat surah awam. Orang belakang nak solat juga. Maka nak doa apa panjang tak boleh. Istighfar je. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dah bangun. Sambil-sambil jalan tu nak pakai kasut, kita wirid lah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalal wal ikram. Kita baca sendiri je kan. Jangan ditinggalkan. Kedua, mengharapkan rahmat Allah. Satu pengharapan kepada sang pendosa agar tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Kita orang berdosa, tak ada orang yang boleh mengaku bahawa aku tak ada dosa. Tak ada orang. Semua orang berdosa. Tak kecil besar, tak besar kecil, mesti ada, kan.
maka kita kena mohon rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala tu buka rahmatnya seluas-luasnya pada kita. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita tengok kapal besar, dosa kita sebesar kapal, ataupun kita tengok buih di laut, dosa kita sebanyak buih di laut, sebenarnya rahmat Allah seluas lautan. Maknanya lagi luas. Itu lautan kita boleh hitung lagi, tapi rahmat Allah itu lebih luas, tidak ada penghujungnya. Rahmat Allah itu luas. Memang dia nak bagi kita syurga dah pun. Ya, kita kena ikhtiar. Ketiga, mohon dimuliakan tempat bersemadi dan diluaskannya. Kalau orang yang dah meninggal, kita minta, ya Allah, luaskan lubang kuburnya, ya Allah, bagilah, terangkanlah kuburnya, ya Allah, minta. Tapi kita sendiri sebelum kita mati minta juga kepada Allah, ya Allah, bila aku mati nanti, ya Allah, masukkan aku ke dalam lubang kubur yang gelap itu dan sempit itu dalam keadaan yang luas. Ya Allah, terangkan kuburku, ya Allah, aku takut dalam gelap, ya Allah, minta. Jadikan kuburku sebagaimana taman-taman syurgamu, ya Allah, minta. Ya, jangan kita minta benda-benda yang dunia je, ya Allah, murahkan rezeki aku, ya Allah, berikanlah anakku anak yang soleh, ya Allah. Maka benda-benda itu kita fikir tentang diri kita hidup kat dunia ni je. Minta juga tentang kehidupan kita kat sana nanti macam mana. Keempat, mohon dibersihkan daripada kesalahan, kerana kesalahanlah yang menyebabkan seorang hamba itu diazab kecuali dengan rahmat Allah. Mohon dibersihkan. Kalau ada salah silap yang tak nampak, yang terlupa, minta dibersihkan dah. Kadang-kadang kita buat salah, kita buat dosa, kita lupa. Sedangkan berapa banyak solat dulu yang kita tak buat pun kita lupa berapa banyak. Maka minta, ya Allah, bersihkanlah segala kesalahanku, ya Allah, yang lepas, ya Allah. Minta rahmatmu, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Bersungguh-sungguh mohon ampun pada Allah. Jangan main-main. Kadang-kadang sambil imam baca doa, kita main telefon, time kutubah, time lepas waktu wirid. Benda-benda macam ni kita perlu elakkan. Kalau tak ada kepentingan, kalau ada emergency tu lain. Tapi kadang-kadang benda tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok handphone, tergerak hati nak pegang je kan. Tadi rasa macam ada vibrate tadi. Kita tengok kan. Benda macam ni, kita nak minta pada Allah, nak tadah tangan sebelah tadah, minta, tangan sebelah scroll, guduk. Benda ni kan, ini bukan adab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, baca kan. Ini macam kita minta pada orang, minta bantuan, tapi tangan kita leka buat benda lain kan. Ni orang pandang pun rasa menyampah kan. Kau ni nak minta ke tak minta ni, tak bersungguh-sungguh. Mintalah dengan bersungguh-sungguh, ya. Yang keempat, mohon digantikan rumah, keluarga, isteri, pasangan lah yang lebih baik berbanding di dunia ini. Rumah kita, keluarga kita yang kita tinggalkan, bila kita masuk ke dalam lubang kubur, biarlah lebih baik daripada sebelum ni. Sehingga kita tak payah fikir pun tentang rumah lama. Ya? Kita kalau berpindah, kita sedih. Kita duduk kampung lama dah, tiba masa kita nak berhijrah ke bandar. Bila pindah ke bandar, kita sedih tinggalkan kampung kita. Tapi bila duduk kat bandar, rumah kita lebih baik, rumah kita lebih bagus daripada rumah kat kampung, kita rasa macam selesa. Hilang ingatan kita tentang rumah kampung. Demikianlah orang yang mati. Tinggalkan rumah yang duduk sekarang ni, tinggalkan keluarga, tinggalkan kenderaan, sedih. Bila masuk dalam kubur, dapat yang lebih baik. Lupa kesedihan tentang apa yang ditinggalkan. Itu tak apalah. Tapi kalau kita bukan setakat tak dapat benda yang kat dunia ni, maknanya dekat kubur pun rumah yang tak baik, ya, pasangan pun pasangan yang tak baik dekat dalam kubur. Apa dia pasangan yang tak baik? Tentulah amal-amal buruk kita yang akan temankan kita. Apa dia rumah yang tak baik? Tentulah kubur kita disempitkan, digelapkan, ya. Benda-benda beginilah yang kita minta supaya Allah Ta'ala bagi ganti yang lebih baik di atas kematian kita. Manusia seringkali diuji dunia ini. Bahkan kadang-kadang diuji dengan keluarga serta isteri yang jahat sifatnya. Kadang-kadang kita diuji, ya, keluarga kita tak menjadi. Kadang-kadang kita diuji, isteri kita ni tak seperti yang kita harapkan, ya. Maka ketenangan dan kebahagiaan diragut, sehingga agak sukar untuk menetapkan iman dalam kesabaran.
Apabila ujian ini dapat dihadapi dengan penuh kesabaran dan teguh, sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik dan kenikmatan yang tidak setanding dengan kenikmatan di dunia ini. Sabarlah. Kita jangan putus asa mendidik keluarga kita. Kadang rasa geram dengan bini kita kat rumah tu kan. Geramlah. Mujurlah kuasa talak tu pada kita. Kita ni boleh sabar lagi. Sabarlah. Dah itu yang kita nak kan. Kata orang, isteri ni kalau tak ada, kita susah hati. Siapa nak uruskan baju kita, pakaian kita, masak kita, anak kita kan. Bila tak ada isteri, kita rasa alamak serabutnya, siapa nak uruskan rumah tangga ni. Tapi bila ada, menyampah pula. Macam tu kan. Macam tu lah maksud dia. Kita ni semua tak kena. Ada tak kena, tak ada pun tak kena. Maka kita, sebagaimana kita berterima yang baik, maka terima jugalah yang kurang. Itulah hidup kita ni, saling melengkapi antara satu sama lain. Ajar diri kita untuk bersabar, maka pahala sabar itu akan digantikan dengan balasan yang lebih baik, yang tidak setanding dengan apa macam dua nikmat dekat dunia ni. Bila kita ada seorang wali Allah, dia tak tahu pun dia wali. Dia seorang orang alim, kuat ibadah. Tapi masalahnya isteri dia selalu bebel kat dia. Dia tak tahan. Dah bebel kan. Tapi dia sabar kan. Satu hari dia rasa tak tahan sangat. Dia tak tahan, dia pergi keluar rumah. Tak balik rumah ada 3 hari. Dia tidur kat masjid. Ya. Bila dia tidur, dalam tidurnya dia bermimpi jumpa kerabat dia, keluarga dia yang dah mati. Kan. Bila disebut, bukan dia mimpi, dia terdengar bisikan. Tapi tak ada orang. Dia seorang je dalam masjid tu. Dia dengar macam suara-suara bisik. Mungkin malaikat wallahu a'lam, katanya, siapa yang tidur kat masjid tu? Oh, itu ni orang alim tu. Dia tidur kat situ, dia bergaduh dengan bini dia. Itu wali Allah tu. Kan? Kalaulah dia tahu berkat sabar dia, berkat sabar dia dengan kerenah isterinya itu, Allah angkat taraf dia jadi wali, tentu dia akan terus bersabar. Terkejut dia. Sabar dengan bini pun boleh jadi wali kan. Dahsyat kan. Terus dia balik, dia jumpa isteri dia, maka dia bersabarlah kan. Lama-lama isteri pun menjadi isteri yang solehah. InsyaAllah begitulah ya. Benda yang tak baik kita tegur, tapi sama-sama jangan lupa berdoa. Time mana yang paling baik berdoa? Time kita rasa kita teraniaya. Kadang-kadang mulut kita lancang cakap, ya Allah bagilah azab kat dia ya Allah kan. Dia tak tahan dah ni kan. Bagilah dia ya Allah kan. Maka time tu kita doa, ya Allah bagilah hidayah pada dia ya Allah. Jadikanlah dia isteri yang salihah, anak-anakku anak yang salih dan salihah ya Allah, atas ujian yang kau berikan padaku ini. InsyaAllah time tu makbul doa kita ya. Baik, ambil sikit lagi. Dan syurga adalah tempat yang diharapkan oleh semua manusia. Dengan kesabaran yang tinggi ketika menghadapi ujian di dunia, maka layaklah, wajarlah mereka memohon kerehatan yang abadi di dalam syurga. Kita ni banyak sangat diuji kat dunia ni. Orang Islam paling banyak diuji kat dunia ni. Sebab apa? Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Akhirat ialah syurga bagi orang mukmin, penjara bagi orang kafir. Maka kita banyak-banyakkan bersabar. Buatlah apa yang Allah suruh dengan kesabaran, tinggalkan apa yang Allah larang dengan kesabaran. Maka wajarlah kita mendapat tempat rehat yang abadi dalam syurga. Syurga pun dia ada tingkatan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampailah atas sekali. Maka apa beza syurga atas dan bawah? Ibarat macam kita tengok bintang kat langit. Nampak tak kelip-kelip bintang tu? Nampak. Tahu tak apa bintang tu punya rupa? Tak tahu. Nampak cahaya je. Demikianlah syurga di bawah memandang syurga di atas. Tak tahu apa yang berlaku. Sesungguhnya di atas lebih baik daripada yang bawah. Ya? Dan yang paling tinggi itu ialah syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kita layak ke nak masuk syurga tu? Oh, rasa tak layak. Memang tak layak pun kan. Tapi adakah kita tak layak untuk berdoa dan berharap? Layak. Berdoa pada Allah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu yang tertinggi ya Allah. Minta terus yang tinggi. Jangan minta level 1, level 2. Tinggi terus. Yang tertinggi ya Allah. Kalau ada syurga yang tingkat 10, tingkat 10. Kalau ada 20, 20. Paling tinggi ya Allah.
yang mana didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ya Allah, kita nak satu level surga dengan VVIP ni, dengan nabi, dengan rasul ni. Tapi dalam masa sama kena sedar diri. Kena sedar diri lah. Walaupun aku tahu, ya Allah, amalku tak macam mereka, ya Allah. Aku punya amalan ni umpama debu je dekat kaki mereka, ya Allah. Rendah diri lah. Tapi sesungguhnya, ya Allah, aku memohon gedung rahmat-Mu, ya Allah. Allah ta'natu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Itulah kuncinya. Berdoa dalam sama usaha kita di puncak akhir zaman. Entah bila Allah nak ambil nyawa kita, maka sebelum kita pergi, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Terus berdoa, terus bertaubat, tambah amal soleh. InsyaAllah jalan kita di sana nanti lebih mudah. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah 3 hadis yang kita bacakan hari ini tentang alam barzah. Mudah-mudahan mendapat manfaat, kebaikan yang boleh kita sampaikan juga pada kawan-kawan kita, keluarga kita yang lain. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih farah dan surat Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.